Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan terakhir. Kami akan menerangkan sebuah sejarah tentang ancaman komunis dan pengisian darurat 1948. Antara usaha-usaha menangani ancaman komunis. Untuk menangani ancaman komunis, Kerajaan British telah menguatkuasakan undang-undang darurat dengan menahan sesiapa sahaja yang disyaki membantu komunis menggeledah rumah kediaman, mewujudkan kampung baru, dan mengharamkan parti politik berfahaman radikal seperti Parti PKM dan AWAS. Selain itu, British telah memperkasakan pasukan keselamatan tempatan sebagai contoh, polis Hutan, pasukan askar Melayu, dan Home Guard. Di samping itu, British juga memperkenalkan penggunaan kad pengenalan bagi mengawal pergerakan penduduk. Tujuannya untuk memudahkan pihak keselamatan untuk membezakan orang awam dengan komunis. Setiap orang yang berumur 12 tahun ke atas dikehendaki untuk mendaftarkan diri kepada pihak berkuasa dan membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. 2. Kesan zaman darurat terhadap negara. Darurat memberikan kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan sosioekonomi. Dari aspek politik, jumlah warga negara meningkat karena kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan di mana lebih kurang 1,2 juta orang Cina dan 100.080 orang India menjadi warga negara tanah Melayu. Selain itu, darurat mendorong Sir Henry Gurney mengambil langkah menawar hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Hasilnya, Tan Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association di Kuala Lumpur. Seterusnya, darurat juga mempercepatkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Hal ini karena British sadar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Oleh itu, jawatan kuasa hubung antara kaum ditubuhkan bagi meningkatkan kesadaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahwa mereka boleh berfungsi kepentingan dan hal tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 memberikan keyakinan kepada British bahwa persekutuan tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan. Dalam suasana inilah British memberikan kemerdekaan kepada persekutuan tanah Melayu. Dengan ini, PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangannya. Di samping itu, dari aspek sosioekonomi, zaman darurat menyebabkan ekonomi terjejas dan kos perbelanjaan meningkat untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat ialah sebanyak 250.000 hingga 300.000 sehari. Dengan itu, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. Seterusnya, darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis. Sementara itu, peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang, dan pelombong mengalami kesukaran karena mereka merupakan sasaran keras komunis bagi mendapatkan uang dan bekalan makanan. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan pemusnahan pada lombong, ladang, dan kedai serta mengancam nyawa. Penduduk juga menghadapi kesukaran senak bergerak dan mempunyai bekalan keperluan karena terpaksa mematuhi berbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akibatnya, penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Selanjutnya, darurat juga merenggangkan hubungan kaum. Rancangan kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum
Cina dikumpulkan di kawasan pertempatan yang sama, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain sebatas. Kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. 3. Kepentingan sikap bersedia berkorban untuk negara. Menjamin kedaulatan negara karena kita rela untuk berkorban demi memelihara keselamatan ataupun menjaga hak kita sebagai rakyat. Ekonomi negara akan meningkat sebab rakyat berkorban dari segi tenaga, masa dan kepakaran untuk menjaga pendapatan negara. Mengukuhkan hubungan perpaduan karena sikap sanggup berkorban menyatukan rakyat berbagai kaum demi kematangan bersama. Oleh itu, masyarakat akan saling bekerja sama dan menghormati antara satu sama lain, meningkatkan image negara karena rakyat mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.